Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih pada saudara pengacara majlis, pada tuan keluarga, tuan rumah, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berada di dalam rumah yang bertuah ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kita, dan perhimpunan kita pada malam ini dikira sebagai amal soleh yang memberikan manfaat kepada keluarga kita, ibu bapa kita yang telah kembali ke rahmatullah insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan beberapa buah hadis sahih daripada Nabi SAW. Dan kita akan membicarakan tentang banyak perkara pada malam ini. Salah satunya ialah perkara yang membicarakan tentang baik perangai ataupun baik akhlak, ataupun kita sebut husnul khuluq, ya, perangai yang baik. Kita baca dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai' athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq wa inna allaha la yubghidul fahisha al-badhi. Hadis hasan lagi sahih. Diriwayatkan daripada Abu Darda bahwasanya Nabi SAW bersabda, tiada suatu benda yang lebih berat timbangannya pada orang mukmin pada hari kiamat daripada orang yang mempunyai perangai yang baik, dan bahwasanya Allah Ta'ala murkakan orang yang melucah dan mencarut. Nabi sebut dalam hadis sahih yang saya bacakan tadi, Nabi kata ma min syai', tidak ada satu benda pun asqalu fi mizanil mu'min, yang lebih berat daripada mizan, timbangan orang-orang yang beriman. Ma min syai', tidak ada satu benda pun yang lebih berat timbangan. Asqal maknanya beratlah. Faman saqulat, kita dah sebut dalam Quran tu. Faman saqulat, mak lazim kalimi musaqqal. Asqal maknanya ialah yang paling berat. Kalau akbar yang paling besar. Kalau asqal maknanya yang paling berat. Tidak ada timbangan yang paling berat ditimbang di hari kiamat. Pada hari kiamat kata Nabi, min husnil khuluq, daripada kebaikan perangai, kebaikan akhlak. Dan kata Nabi, wa innallaha la yubghidul fahish, Allah ni sangat murka kepada dua kelompok. Yang pertama kelompok al-fahish, kelompok pelucah. Yang kedua al-badhi, yang kedua ialah kelompok pencarut. Dua benda ni yang paling Allah benci. Yang pertama orang yang buat lucah, yang kedua orang yang suka mencarut. Jadi dua benda yang kita belajar malam ni. Yang pertamanya ialah tentang orang yang mempunyai perangai yang baik. Banyak orang yang dah rasa bila pakai serban ni kira baik lah. Yang perasan bila pakai jubah ni kira kemah. Walaupun dia cikgu kemah juga, kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita ni bukan boleh dinilai pada pakaian kita ya. Ada kita perasan dia tu balik pada sekolah Arab, kita kata dia baik dah. Kita kata dia balik pada Mesir, kita kata dia baik dah. Sebenarnya nak menilai baik tak baik ni tuan-tuan, dia nilai pada dua benda. Yang pertama dinilai pada agama. Kalau agama tak betul, agama tak baik, dia tak baik lah, walaupun dia baik. Semayang tidak, semayang tidak, tetaplah dikira jahat sebab tak semayang. Pasal agama tu tak buat, walaupun dia baik. Dia sedekah, dia rajin sedekah, dia rajin tolong orang, mengumpat tidak, memfitnah tidak, mencuri tidak, berzina tidak, semayang tidak, semuanya tidak belaka. Adakah dia dikira baik? Jahat sebab dia tak semayang. Dalam banyak-banyak tu dia tak semayang, jahat. Yang kedua, syarat nak jadi baik, kalau dia agamanya bagus, nombor dua bagusnya ialah akhlak. Akhlak mesti bagus.
Banyak orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, suami saya ni baik, semayang tak tinggal, puasa sunat buat. Tapi suami saya ni, Ustaz, suka pukul, suka mencarut, suka maki. Maka orang yang rajin semayang sekalipun, tapi kalau suka mencarut, suka maki, suka pukul, itu bukan orang baik. Dia nak syarat dan baik ni ada dua. Satu, agamanya bagus. Satu lagi, akhlaknya bagus. Sebab tu lah kita nak mencari kawan, cari dua orang ni. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kita nak cari ustaz pun, ustaz yang agamanya bagus, akhlaknya pun bagus. Nak cari suami pun, agama bagus, akhlaknya bagus. Nak cari menantu pun, dua-dua kena bagus. Setengah orang dia cari hal lain daripada dua ni. Ataupun dia cari satu je, dia cari hak agama je. Oh, dia kata dah kira elok tu, baik tu, serban dia besar bakui serban dia. Oh, kita rasa dia baik lah. Belum, dia kena nilai nombor 2 pula. Perangai itu pula. Perangai yang baik ini ataupun akhlak yang baik ini apa? Yang ni yang kita nak tengok ni. Ya, penilaian akhlak yang baik itu apa? Berarti kita bacakan. Baik, yang kedua, hadis yang kedua. An Abi Darda qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min syai'in yudha'u fil mizanin athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatan sahibus saumi was salah. Daripada Abu Darda katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tiada sesuatu di perkara yang diletakkan di neraca timbangan di hari kiamat yang lebih berat daripada elok perangainya. Dan bahawasanya yang mempunyai elok perangai itu, dia akan sampai kepada satu darjat dua, iaitu orang yang puasa dan orang semayang. Apa kelebihan darjat orang yang baik perangai? Kata Nabi, dia mencapai tahap orang semayang, tahap orang puasa. Masya Allah, tuan-tuan. Orang yang baik perangai ni, orang yang baik akhlak ni, tuan-tuan, darjat dia setara dengan orang yang semayang, dengan orang yang berpuasa. Orang puasa dengan orang semayang ni kita pun tak tahulah nak ceritakan macam mana besarnya darjat orang yang semayang dengan orang yang puasa. Kita pun tak tahu. Ya, sampai Allah kata puasa ni aku sendiri yang balas dia. Allah kata orang yang puasa ni aku sendiri balas dia. Apa yang Allah nak bagi tak tahu. Sampaikan khas untuk masuk ke syurga untuk orang puasa ni, ada pintu dia yang khas. Dia bukan boleh campur pintu-pintu. Untuk orang puasa ni ada pintu yang khas dia. Pintu Ar-Rayyan yang boleh masuk orang puasa. Begitu juga dengan pintu solat. Hanya orang yang solat je yang boleh masuk pintu itu. Kalau kita baca dalam satu hadis, Nabi sebut tentang seorang laki-laki yang pintu-pintu syurga ni memanggil laki-laki yang sama. Pintu puasa panggil dia, pintu haji panggil dia, pintu sedekah panggil dia, pintu puasa semayang panggil dia. Sampai Abu Bakar kata, ya Rasulullah, alangkah bertuahnya kalau akulah orang yang pintu syurga tu panggil. Kata Nabi Muhammad, kamulah wahai Abu Bakar orang itu. Dia baru sebut saja, ya Rasulullah, kalaulah orang yang syurga panggil itu akulah orangnya, alangkah bertuahnya. Kata Nabi Muhammad, kamulah wahai Abu Bakar. Abu Bakar ni, tuan-tuan, namanya dipanggil daripada semua nama pintu syurga. Pintu syurga panggil, Abu Bakar masuklah, Abu Bakar masuklah. Cuba kita tanya diri kita agak-agak, tuan-tuan, pintu mana nak panggil kita ni? Pintu mana? Allahu a'lam, tuan-tuan. Pintu syurga mana? Syurga kan neraka kita ni. Abu Bakar ni semua pintu panggil Abu Bakar. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-tuan, orang yang baik akhlak ni, kedudukan dia sama darjat dengan orang yang semayang, sama darjat dengan orang yang puasa. Habis tu Ustaz, kita orang tak payah semayang ke Ustaz? Baik perangai je Ustaz. Dah, kenalah semayang. Jangan tak semayang pula, jangan baik je perangai. Maksud di sini ialah sama darjat. Kita ni, tuan-tuan, kita kena faham darjat kita ni, darjat kita, perbuatan kita ni tak sama, tapi kadang-kadang pahala yang sama. Darjat kita tak sama dalam satu benda, tapi dalam bab yang lain sama benda. Jadi kita kena faham, ya. Dalam bab dosa begitu juga. Dosa ada dosa yang macam ni, kita dosa macam ni, dia dosa macam itu, tapi bertembung di tempat yang sama. Dia dosa membunuh, kita dosa memfitnah, sama je. Malah kadang-kadang fitnah lebih besar pada membunuh. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia dosa membunuh, masuk penjara. Kita pula dosa fitnah orang di luar penjara. Padahal dua-dua serupa je. Dia dosa mengumpat, kita dosa zina. Nabi kata dosa orang mengumpat lebih besar pada zina lagi.
Tapi kita tak nampak yang kita tu jahat sebab kita tak berzina. Kita tak nampak kita ni jahat sebab kita tak bunuh orang. Kita rasa fitnah kita baik, kita rasa kita ngumpat orang pun kita rasa baik. Sedangkan kedudukan dosanya adalah sama. Supaya orang tak sembahyang maghrib, dosa orang tak sembahyang maghrib macam dia berzina dengan mak dia sendiri. Tapi rupa ramai orang yang tak sembahyang maghrib. Kita hena tengok orang zina dengan mak dia sendiri. Kita rasa hena. Kamu kena tangkap semalam. Aku rogol mak aku. Oi, kita marah lah. Oi, marah dah. Bodoh kamu ni dengan mak kamu bukan balon sekali kan. Tapi kita tak sembahyang maghrib. Dosa serupa ya. Samalah dosa dia. Dia dosa dia zina dengan mak dia. Dosa kita pula tak sembahyang maghrib. Jadi cara nak dapat tu beza. Supalah orang perempuan. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Kita orang lelaki wajib sembahyang Jumaat. Tetapi kedudukan pahala boleh dapat sama. Orang lelaki nak dapat pahala sembahyang Jumaat, kena sembahyang Jumaat. Orang perempuan boleh dapat pahala sembahyang Jumaat. Dia duduk di rumah pada hari Jumaat, dia masak pada suami dia, jaga anak-anak dia, pahala dia jaga anak dia, pahala dia macam pahala suami dia sembahyang Jumaat. Jadi keadaan tu berbeza-beza untuk cara mendapatkan pahala, tetapi kesimpulan pahalanya tetap sama. Macam kita, mak kita dah mati. Mak kita dah mati. Kita nak ziarah mak mana lagi? Mak seorang aja, mak dah meninggal pula. Yang jiran sebelah kita tu pula boleh bela mak dia masih hidup. Mak dia sakit, dia bela mak dia. Kita mak pula kita dah mati. Macam mana saya nak bela mak saya, ustaz? Kalau gitu kamu bela mak saudara kamu. Nabi kata kalau kamu ziarah mak saudara kamu, kalau kamu berbaik dengan mak saudara kamu, pahalanya macam kamu ziarah atau berbaik dengan mak kamu sendiri. Nampak tak kan? Adilnya Tuhan tu bagi tu. Masalahnya ustaz, mak saudara saya pun tak ada ustaz. Mak saya sebatang kara, anak tunggal. Macam mana saya nak jaga mak saudara saya? Kata Nabi, kalau demikian kamu cari, jaga, tolong, bantu kawan arwah mak kamu. Masalah dia, mak saya ni tak ada kawan. Takkan mak kamu tahzan kau tak ada kawan? Lu kawan cita aja. Jadi kita kena faham tuan-tuan, keadaannya itu, darjat-darjat tu. Jadi kita kena lihat di situ. Kalau kita tak boleh dapat yang ini, kita boleh dapat yang ini. Jangan tuan-tuan kata, rugilah aku ni tak hafal Quran. Rugilah aku ni tak hafal Quran. Jangan cakap orang yang hafal Quran saja. Untung kita yang tak hafal ni, rugi. Tuan-tuan sponsor orang yang hafal Quran. Pahala dia hafal Quran, dapat dekat pada tuan-tuan juga. Tak ada kurang walaupun sedikit. Kita tak boleh dapat pahala ikut sini, kita cari pahala ikut sana. Jangan bila kita dah tak dapat pahala satu benda, kita dah tak dapat. Rugilah ustaz, saya tak dapat jadi imam sembahyang. Kalau gitu kamu duduk di belakang imam. Bukankah Nabi kata, kalau kamu tak boleh jadi imam, kamu jadi Bilal. Kalau kamu tak boleh jadi Bilal, kamu jadi orang yang paling awal duduk di saf hadapan. Semuanya ada pilihan. Serupalah kita ni pun, kita tak boleh sembahyang sunat banyak-banyak sebab kita kerja. Kita hanya boleh sembahyang fardu je. Sunat ni tunggu Ramadan je. Tunggu Ramadan baru nak buat tarawih. Kalau saja-saja nak buat sunat ni, duha tak sempat. Kerja tol nak buat duha apa? Kerja duk bagi tiket tol, ambil duit tol, takkan nak sembahyang duha. Marahlah tol. Bankrupt lah mereka. Tapi dia hanya boleh sembahyang zuhur, dia boleh sembahyang asar, maghrib, isyak. Sunat dia tak boleh buat, tak sempat. Maka kalau nak dapat pahala sunat, buat perangai baik-baik, akhlak baik-baik. Kedudukan kamu yang berakhlak macam orang yang rajin sembahyang sunat. Itulah kaedah dia. Ini dah lah sembahyang sunat, tak buat perangai pula buruk, akhlak pula buruk. Ini yang rugi ni. Kalau tuan-tuan tak boleh puasa, kalau tuan-tuan tak boleh puasa sunat, Isnin Khamis tak boleh buat, puasa Syawal tak boleh buat, puasa sunat tak boleh buat, nak buat macam mana? Dah sakit kencing mana? Tiap-tiap hari nak makan ubat, nak kena cocok insulin lah, nak kena makan ubat lah. Kalau pukul 10 tak makan badan menggigil lah, kena makan ustaz, saya tak boleh puasa ustaz. Kalau gitu kamu gantikan yang kamu tak boleh puasa sunat tadi dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik kita tadi, darjat kita sama dengan orang yang puasa sunat. Jadi jangan kita yang puasa sunat ni rasa bangga pula. Apa dia tu tak pernah puasa sunat ni, tengok Pak Long kamu ni puasa sunat saja, kata dia. Aku ni puasa sunat, kamu tak ada puasa sunat. Silap. Kita dapat pahala puasa sunat, dia pula dapat pahala
puasa sunat dengan cara mengamalkan akhlak yang baik. Jadi ini kedudukan kita. Islam ni sangat adil pada kita. Terpulanglah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari pahala tu ikut mana? Nak cari pahala tu ikut mana? Ada satu sahabat nama dia Dhamam bin Tha'labah. Dhamam bin Tha'labah ni orang-orang Arabi. Orang Arabi ni kita panggil orang Arab dusun. Tuan-tuan tengok cerita Hantuah 1955. Cerita Hantuah lah kan. Cerita Hantuah ni filem Melayu di antara yang paling awal warna-warni lah. Filem yang awal Melayu warna-warni Raja Bersiung, Ahmad Mahmud berlakon. Kemudian P. Ramlee, ya, cerita Hang Tuah. Hang Tuah ni kalau tuan-tuan ingat cerita Melor, perempuan tu orang asli nama apa? Melor. Anak Tok Guru Hang Tuah 5 orang tu. Kan dia pun naik atas bukit belajar silat dalam gua Puteri Gunung Ledang. Kan boy girlfriend dia Melor. Duk pakai kemban. Ya ingat mana ingat lah. Saya ingat lah masa tu umur 20. Saya ingat lah kan. Tahun 55. Kan Melor nyanyi tu. Oi, kesuma jiwaku. Suara normal dia. Tak menyanyi Sarimah sang dia. Baik. Jadi itu nama dia orang dusun. Orang dusun. Dia bukannya ada adab. Dia bukan ada adab. Dia kerja main pekan. Dia cari hang tuah. Di mana kata boleh kata tunjuk ketua, dia bukan tahu undang-undang diraja ke apa nama Melaka, dia tak tahu. Ada seorang Arab Badui macam itulah juga, dia orang dusun datang ke Madinah, dia tak ada adab. Nama dia apa? Dhamam bin Tha'labah. Masa tu Nabi tengah duk mengajar. Bila Nabi tengah mengajar, sahabat-sahabat ni nak tanya segan, sebab dia orang pekan. Mereka ni segan nak tanya kat Nabi, takut salah adab tanya, takut nanti tak betul tanya Nabi marah. Jadi dalam hati mereka ni duk tanya, siapalah yang duk tanya ni, buat marilah seorang kok boleh tolong tanya, kami nak tanya ni segan. Tiba-tiba datang orang dusun ni, Arab Badui ni, dia masuk tu terus langgar, pup duk depan tu. Itulah nama dia orang dusun. Kita ni orang pekan, orang hak mengaji sikit, kalau dah mari lambat duk mana? Duk belakang lah. Nyuruh duk cukup dah main lambat lah. Tapi orang Arab Badui ni dia tak. Dia bukan macam kita ni. Dia langkah orang. Macam saya tadi lah Arab Badui. Saya ni langkah. Terus main duk depan. Saya pun kira-kira Arab Badui juga. Dia mari langkah. Main duk depan. Paha dia ni duk dekat dengan Nabi. Duk bertimpuk dekat dengan Nabi. Nama dia Dhamam bin Tha'labah. Sahabat-sahabat hak terkejut pun ada. Hak bengang pun ada. Hak seronok pun ada. Yang seronok pasal apa? Mainlah. Dia ni kalau dia tanya, kita pun dapat ilmu. Mereka suka. Sebab orang Arab Badui ni rajin bertanya. Bila mereka bertanya, orang yang tak bertanya pun dapat ilmu secara percuma. Sebab tu kita kena ada orang yang jenis Arab Badui ni. Ustaz, nak tanya lagi Ustaz? Sebab dia seorang yang berani tanya. Bukan kata hak tak tanya tu pandai semua dah. Segan. Sebab hang tanya, aku pun kan tahu sangat. Tu pasal apa hang tak tanya? Saja. Kalau aku tanya, dia pun tahu, aku tak tahu. Itu pun masalah juga. Baik. Jadi tuan-tuan, dia mari duduk depan dengan Nabi. Dia kata dekat Rasulullah, ya Rasulullah, wakil kamu. Dia kata pada Nabi Muhammad, ya Muhammad. Okay, ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah. Orang kasar. Dia bukan tahu nak panggil Nabi ke apa ke. Dia panggil apa? Macam kita habis masuk dalam kampung, kalau pergi Perak dia panggil yuk mana. Saya pakai sorban ke, pakai jubah lah, yuk. Yuk dia tak panggil ustaz lah, yuk sajalah. Tak apalah, duduk dalam kampung nak kata apa. Jadi dia main jumpa Nabi Muhammad, dia kata, ya Muhammad, wakil kamu datang ke kampung aku. Dia kata, kamu ni Nabi. Aku nak tanya kamu, betul ke kamu ni Nabi? Itu dia soalan dia. Kata Nabi, na'am, sadaqah. Betul cakap utusan aku. Allah kah yang lantik kamu jadi Nabi? Kata Nabi Muhammad, bala, na'am, Allah yang lantik aku. Itu soalan nombor 1 tu. Mai tanya Nabi, dia kata, Muhammad, wakil kamu datang ke kampung aku, dia ajar kami di surau, dia kata kamu ni Nabi, betul enggak? Nabi kata, betul lah. Siapa lantik kamu? Yang lantik aku Allah. Betul enggak? Betul lah, Allah lantik. Okey. Yang kedua aku soal kamu, Muhammad, wakil kamu datang kepada kami, dia suruh kami semayang 5 kali sehari semalam. Betulkah kamu suruh? Kata Nabi, ya. Allahkah yang suruh kita semayang 5 kali?
Kata Nabi, ya, Allah yang suruh kita sembahyang 5 kali sehari dalam sehari semalam. Yang ketiga, kata Arab Badui ini, wahai Muhammad, wakil kamu datang ke kampung kami, dia mengajar kepada kami yang kami ini kena puasa Ramadan. Betul kah? Sebulan dalam setahun? Kata Nabi, betul. Allahkah yang suruh? Ya, Allah suruh. Soalan keempat, betulkah wakil kamu kata kita kena bayar zakat emas dan perak kalau cukup haud dan nisabnya? Kata Nabi Muhammad, betul, kata wakil aku. Adakah itu perintah Allah? Ya, itu perintah Allah. Wakil kamu kata kita ni wajib buat haji seumur hidup sekali kalau mampu. Aku nak tanya kamu, betulkah benda itu? Betul. Allahkah yang suruh? Allah yang suruh. Baik, kata Arab Badui ni, Damam bin Tha'labah ni, demi Allah yang membangkitkan kamu sebagai Nabi, aku sumpah depan kamu wahai Muhammad, aku akan buat ibadat tak lebih tak kurang. Aku akan buat ibadat tak lebih tak kurang. Maknanya dia semayang 5 kali je sehari semalam. Sunat-sunat aku tak mau buat. Aku nak buat hak wajib. Puasa sunat aku tak mau buat. Aku nak buat hak Ramadan aja. Haji aku nak buat sekali apa, aku tak mau pergi dah haji. Dia lompat, dia balik terus, dia tak sambung ngaji dengan Nabi. Nabi kata, kalau benar Arab Badui itu buat apa yang dia cakap, syurgalah dia. Nampak? Kalau betul orang Arab Badui itu kata dia akan buat apa yang dia cakap tadi, syurgalah tempat dia. Arab Badui tadi kata apa? Muhammad, saya takkan buat lebih daripada 5 kali sehari semalam. Saya takkan buat sembahyang sunat. Saya nak sembahyang wajib je. Saya nak puasa wajib je. Saya nak bayar zakat je. Saya nak pergi haji sekali je. Saya tak mau dah buat umrah, buat banyak-banyak kali, saya tak mau dah. Nabi kata kalau dia tu betul apa yang dia cakap Badui itu, syurga tempat dia. Kenapa yang Nabi cakap macam itu? Tuan-tuan boleh buat? Ustaz, saya sunat apa saya nak buat? Saya sembahyang fardu je Ustaz. Puasa apa pun saya tak nak buat Ustaz. Saya nak sembahyang puasa sunat je Ustaz. Puasa fardu je Ustaz. Nabi Muhammad bolehlah cakap macam itu pada Arab Badui. Arab Badui itu balik ke kampung dia. Kampung dia ada televisyen tak? Ada astro tak kampung dia? Kampung dia ada Tesco kelab malam tak? Karaoke tak? Dia balik ke Arab Badui. Macam tuan-tuan tengok cerita hantua. Yang duduk dalam gua tu pak dengan anaknya. Dosa apa dia buat? Dosa mengumpat? Tidak. Dosa fitnah? Tidak. Dia balik ke kampung dia, duduk dalam kebun dia, duduk dalam kebun kurma, duduk jaga pokok kurma, jaga unta. Dosa apa? Habis kuat dosa dengan unta. Kita sekarang ni, kalau tuan-tuan tak buat benda sunat, kalau kita ni tak buat benda-benda sunat macam ni, nak masuk syurga lagu mana? Ustaz, saya pun nak jadi Arab Badui Ustaz, saya tak mau buat sunat-sunat Ustaz. Saya nak buat yang wajib je Ustaz. Tak apa. Kalau nak buat yang wajib saja, pindah. Duduk kaki gunung Kinabalu. Duduk akan kaki gunung Jerai ke apa, duduk atas gunung aja. Baru boleh buat. Kita sekarang ni dosa banyak, tanggungjawab banyak. Dia betul lah dia tak ada anak. Dia betul lah dia tak wajib nak hantar anak dia sekolah. Sekolah pun tak ada macam itu. Dia tak ada tanggungjawab apa. Dia kerja jaga kambing, jaga unta, jaga kebun dia. Maka Nabi kata kalau dia kekal buat benda itu tanpa dia buat dosa, sesungguhnya dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi kalau sebab tu ada orang yang zuhud. Dia tak mau langsung dunia ni. Dia tak mau campur langsung dunia ni. Sebab dia nak buat ibadat je. Dia rasa aku nak masuk syurga dengan jalan ini. Kalau tuan-tuan boleh buat macam itu, silakan. Masalahnya tuan-tuan nak buat di mana? Nak duduk di mana? Yang tak ada dosa. Dia duduk dalam gua. Duduk dalam gua. Jadi Osama bin Laden duduk dalam gua. Nak duduk tak mana kita ni? Baik. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an nara faqala al famu wal faraj. Hadis yang sahih lagi gharib. Daripada Abi Hurairah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah sebab ramai orang masuk syurga? An aksari ma yudkhilun nasal jannah. Apa sebab manusia ni ramai masuk syurga? Jawab Nabi Muhammad, taqwallah wa husnul khuluq. Dua sebab. Yang pertama takut kepada Allah, yang keduanya baik perangai. Itu nombor satu. Nombor satu punca masuk syurga dia apa? Dua perkara. Yang pertamanya ialah taqwallah, bertakwa kepada
Allah. Yang kedua, tolong jadi baik perangai, baik akhlak. Ya, saya baru ni dengar satu ustaz ceramah. Ya, satu ustaz ceramah kat saya, masya-Allah, dia kutuk saya rapat. Dia kata saya ni munafik. Ya. Ustaz apa lupa apa. Ya, dia panggil kepala bapa. Saya dengar tu pemenung. Saya pasang CD tu pada semua pelajar-pelajar pondok saya. Ya, saya kata tuan-tuan, kita tengok hari ni ceramah satu ustaz hebat ustaz ni. Saya pasang CD ni. Pelajar-pelajar tu tua, budak-budak kecil, orang tua pakai duk dengar. Main-main dia maki kepala bapa punya ustaz, haram jadah punya ustaz, biawak punya ustaz. Makcik-makcik pondok ni kata, ustaz, tutup ustaz, kami tak mau dengar berdosa. Dalam ceramah kita duk maki orang, pasal apa? Mana boleh sebut kepala bapa, haram jadah, surah Al-Furqan ayat 10 larang sebut. Saya tak tahulah tuan-tuan, itu tak betul tu. Manusia masuk syurga kerana dua, takwa dan akhlak baik. Kalau kita tak akhlak baik, cakap maki hamun orang, itu bukan akhlak baik. Bukankah Nabi pesan pada kita 4 benda? Yang pertama, Nabi kata yassiru, mudahkan orang. Bila kita mengajar, mudahkan orang faham. Wala tu'assiru, jangan bagi orang susah. Jangan bagi orang susah. Bila kita mengajar ni, bagi orang senang. Oh, bagi orang senang ni apa maksud ustaz? Adakah yang bagi mereka semayang senang? Jangan semayang nah? Pakai niat je. Bukan. Maknanya mengajar bagi senang orang faham. Nombor satu. Yang kedua, jangan bagi susah orang. Wala tu'assiru, jangan bagi susah orang faham. Guna bahasa hak tinggi-tinggi, orang kan faham. Kita orang Melayu guna bahasa Melayu. Sebab tu tuan-tuan sini orang Jawa, bila ceramah pakai Jawa, lebih senang-senang orang faham. Saya bila baca khutbah di Bagan Serai, saya akan baca khutbah dalam bahasa Banjar, bagi mereka faham. Bila saya baca khutbah di Batu Kurau, saya cakap bahasa Batu Kurau. Bila saya pergi ceramah khutbah di Kedah, saya cakap bahasa Utara. Bila saya ceramah di Parit, di Manjui, di Ipoh, saya cakap bahasa Parit. Supaya senang orang faham. Jangan saya guna bahasa Jawa di Panjang yang bukan faham apa-apa tu. Sopalah saya ceramah pada tuan-tuan orang Jawa di sini, saya guna bahasa banyak, tuan-tuan pun pening. Nabi suruh kita mengajar, yang pertama bagi senang, yang kedua jangan bagi susah, yang ketiga Nabi kata bagi orang suka, jangan bagi orang benci. Basyiru wala tunaqiru, kata Nabi. Bila mengajar orang, nombor 3 kata Nabi, hendaklah mengajar dengan penuh kegembiraan. Kita nak ajar anak-anak kita, nak ajar kawan-kawan kita, ajar dengan penuh kegembiraan. Basyiru. Yang keempat kata Nabi, jangan bagi orang lari, jangan bagi orang benci pada kamu. Wala tunaqiru. Bila orang lari pada kita, habis dah. Subuhlah kita buat pengajian dalam rumah, bagi orang gembira, bagi orang suka. Aircon 3, 4 zemban. Bagi orang suka, tenang. Jangan bagi orang menyampah. Kadang-kadang ustaz-ustaz dah lah orang nak datang rumah orang tu susah, nak kumpulkan pengajian di rumah orang tu susah. Mai ustaz tu pula duk taruh semacam lah, duk bubuh semacam dekat orang yang datang. Akhirnya orang pakai lari balik. Ini adalah kerugian. Kita kena buat 4 benda ini nak bagi orang suka. Nak buat bagi orang suka inilah dipanggil sebagai baiknya perangai. Dan Nabi ditanya pula, wasu'ila an aktsri ma yudkhilul nasan nar. Apakah sebab manusianya masuk dalam neraka ramai? Nabi kata 2 benda. Masuk neraka ramai ni sebab al-famu. Ni, lidah kita, mulut. Yang kedua, wal faraj, dan kemaluan. 2 benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Ramai orang masuk neraka. Yang pertamanya ialah mulut. Ngumpat, memfitnah, maki, hamun, mengata, menista, mengadu domba. Lidah ni jahat ni tuan-tuan, al-famu, mulut kita. Padahal mulut ni kalau kita duduk diam, dia tak kata apa. Lidah ni kalau tuan-tuan tak buka, dia senyap. Bila dia buka saja, pahala pun jalan, dosa pun jalan. Hati, dia tak berjalan lagi, dosa pahala. Mulut bila buka, dia berjalan, dosa pahala. Hati tak apa, selagi mana tuan-tuan tak lafazkan, hati tak dikira. Melainkan niat untuk semayang, niat untuk puasa lah, tu dikira lah. Tapi perkataan yang jahat, yang terbit daripada hati, yang sedang berjalan dalam hati, tak dikira. Kalaulah semua persoalan hati dikira, semua masuk neraka.
Semua masuk neraka. Pergi kenduri kahwin, tengok pengantin. Ya Allah, gemuknya. Hati duk cakap, neraka lah. Berapa ramai yang pergi kenduri duk ngutuk pengantin? Berapa ramai? Ya Allah. Saya masuk tadi, oh ni dia Ustaz Kazim ni, oh ni dia. Dalam hati duk cakap. Dalam TV lain, ni lain. Kalau kita nak kira dosa, semuanya berdosa kalau dalam hati. Tengok dia naik motor. Orang tua naik motor rock. Naik motor RZ orang tua. Tak sedar diri punya orang tua. Tengok orang perempuan naik motor RZ. Ya Allah, gatal perempuan ni. Kita akan sentiasa bercakap. Sebab itu Allah tak kira. Yang dalam hati ni, yang kita duk bisik-bisik dalam hati ni, Allah tak kira. Yang Allah kira tu apa? Dilafazkan. Sebab tu dia kata di situ al-famu, dia tak sebut al-qalbu. Yang bawa masuk neraka ni apa? Ni mulut. Bila mulut bercakap, baru dikira. Sebab tu jangan cakap. Okey Ustaz, kalau dah terlepas cakap Ustaz, kalau dah terlepas cakap, minta ampun, minta maaf. Sebab tu saya katakan tadi, dosa mengumpat dengan dosa berzina, teruk lagi dosa mengumpat. Dosa berzina, lepas berzina selesai. Dia berzina, pergi cari perempuan duduk, dia minum kat kedai kopi, datang satu perempuan. Brother, RM20. RM20 apa? RM20 lah hari pekerja diskaun. 50%, lalu RM40. RM20 pelacur. Dia pun pujuk, jalan. Balik rumah gatal. Kena siplis tu. Masuk hospital. 2 minggu kat hospital. Balik rumah taubat. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku dosa silap tu. Ya Allah, aku tak nak buat dah zina ni. Ya Allah, selesai masalah. Allah ampun dosa dia. Tapi dosa orang ngumpat, celaka dia Pak Mi'on tu, ngumpat Pak Mi'on. Balik rumah, dia pun taubat. Ya Allah, tadi siang aku ngumpat Pak Mi'on, ampunkanlah aku ya Allah. Allah tak ampun dosa itu. Sehinggalah kita jumpa Pak Mi'on, minta maaf pada Pak Mi'on. Sekarang mana yang besar? Mengumpat ke zina? Zina kita terus direct pada Tuhan. Mengumpat kena jumpa orang tu dulu. Buatnya orang tu dah mati. Pak Mi'on meninggal dunia. Elok pergi rumah dia, orang beritahu Pak Mi'on dah tak ada. Allah. Kan petang tadi ada lagi. Betul lah petang tadi ada, maghrib tak ada lah. Cekik biji durian belum tak ada lah. Boleh kita pergi goncang mayat Pak Mi'on, apalah aku ngata kamu tadi Pak Mi'on? Tak boleh dah. Inilah yang dikatakan lidah ni paling banyak masuk neraka. Nabi tak kata benda lain. Nabi tak kata pisau ke, tangan ke, kaki ke. Saya kata daripada tuan-tuan, kita dah kata orang membunuh. Kita dah kata dia tu jahat pasal berzina. Kita dah kata dia tu jahat pasal dia merompak. Kita kata dia tu jahat pasal dia tak tutup aurat. Kita kata dia tu jahat pasal dia tak semayang. Kita juga jahat. Jahat kita apa? Lidah. Tu masalah kita yang kita tak perasan. Kita dah nampak dia tak tutup aurat. Nampak tu, pak tutup aurat. Mak pakai tudung. Pak pakai serban. Anak, apalah dia dah nampak. Perempuan tu dosanya tak pakai tudung. Kamu pula dosa kamu apa? Mengumpat. Habis tu Ustaz macam mana? Ustaz takkan tak tegur. Kalau kamu nak tegur pun cakap direct pada dia. Mana boleh cakap direct Ustaz? Nanti dia marah lah. Makna kamu cakap di belakang, itulah mengumpat. Kalau berani pergi cakap sendiri. Kena pelempang lah. Sebab itu dalam kita nak mengajar, kita kena pelan-pelan. Kita kena ajar dalam penuh dengan hikmah. Setengah orang dia tak mau, dia nak bagi direct habislah. Kenalah pelan-pelan. Saya pun yang mengaji dengan saya ni berjenis-jenis tuan-tuan. Yang tak pakai tudung pun ada, relax, selama rok ya. Yang pakai skirt pun ada, main mengaji. Tak apa, mengaji. Lagi 2 bulan insya-Allah dia tukar. Tapi kena dengan cara yang berhikmah. Ada yang mengaji dengan saya, main sekolah saya, dia bukan pakai tudung. Dia pakai tudung tu dalam kereta. Dia pakai kereta, dia pun ambil tudung, pakai tudung dalam kereta. Pum, masuk dalam kelas. Tak apa, itu first time dia datang. Itu 2 kali dia datang. Itu 3 kali dia datang. Masuk 6 kali. Kan manusia ni lama-lama dia akan berubah. Kita kena pelan-pelan. Mana boleh kita nak drastik. Bila kita nak drastik, melompatlah orang.
Pelan-pelan dalam kita berdakwah. Yang pentingnya ialah mulut sentiasa manis mengajak orang. Itu sebab yang pertama manusia masuk neraka, mulut